Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai anak-anak murid, berjumpa lagi kita hari ini dalam mata pelajaran Sirah tahun 3. Hari ini kita akan belajar tajuk Pembentukan Negara Islam Madinah. Baik, mari kita lihat sama-sama. Baik, Pembentukan Negara Islam Madinah. Ustazah akan bacakan. Murid-murid dengarkan betul-betul dan beri perhatian. Pembinaan Masjid An-Nabawi. Pembentukan negara Islam Madinah ini adalah ketika sampainya Rasulullah ke Madinah, apa yang Rasulullah buat ketika berada di Madinah, apa yang Rasulullah lakukan untuk membangunkan Madinah sebagai negara Islam. Yang pertama, pembinaan Masjid An-Nabawi. Masjid adalah satu institusi penting yang telah diasaskan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat ibadah dan aktiviti kemasyarakatan. Baginda telah membina masjid pada tahun pertama Hijrah, iaitu sebaik sahaja baginda sampai di Madinah. Masjid ini dinamakan Masjid An-Nabawi. Baik, selepas sahaja Nabi sampai di Madinah, perkara pertama yang Nabi lakukan adalah Nabi telah membina sebuah masjid. Masjid ini diberi nama Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi dibina atas tanah kepunyaan dua orang anak yatim, iaitu Sahil dan Suhail bin Ammar dari kalangan Bani An-Najjar yang telah dibeli oleh baginda Rasulullah SAW. Masjid ini dibina secara bergotong royong. Bahan-bahan untuk pembinaan masjid pada peringkat awal terdiri daripada atap, pelepah-pelepah tamar, tiang, batang tamar, dua pintu, batu dan lantai, pasir dan batu kerikil. Baik murid-murid, Masjid Nabawi dibina atas tanah kepunyaan dua orang anak yatim. Yang Nabi telah beli tanah tersebut daripada dua orang anak yatim ini yang bernama Sahil dan Suhail. Nabi beli tanah ni daripada dua orang anak yatim ni, Sahil dan Suhail. Kemudian Nabi bina Masjid An-Nabawi di atas tanah tersebut. Masjid ini dibina secara bergotong royong. Maksudnya dibina secara beramai-ramai dengan penduduk-penduduk di Madinah. Baik murid-murid. Masjid Nabawi ini dibina dengan menggunakan bahan-bahan seperti atap, menggunakan pelepah-pelepah tamar, tiang-tiang masjid ini menggunakan batang tamar, pintu untuk masuk ke dalam masjid menggunakan batu dan juga lantai masjid tersebut menggunakan pasir dan batu kerikil. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membina Masjid An-Nabawi, iaitu pelepah-pelepah tamar, batang tamar, batu, pasir dan juga batu kerikil. Murid-murid. Arah kiblat Masjid An-Nabawi pada peringkat awalnya menghadap ke Baitul Maqdis. 16 bulan selepas itu Rasulullah SAW mendapat wahyu daripada Allah agar pertukaran arah kiblat ke Baitullah. Maksudnya pada peringkat awal kiblat untuk kita solat menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi selepas 6 bulan, Rasulullah mendapat wahyu daripada Allah supaya menukar arah kiblat menghadap ke Baitullah, iaitu menghadap ke Kaabah. Baik, faham? Ingat, mula-mula arah kiblat Masjid Nabawi ni adalah ke Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis. Selepas 16 bulan, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad supaya bertukar arah kiblat ke Baitullah, iaitu menghadap ke Kaabah. Seterusnya kita lihat kepada peranan masjid dalam Islam. Peranan ni maksudnya apakah tujuan masjid ni, apakah kegunaan masjid ini dalam Islam. Yang pertama, peranan masjid dalam Islam ialah pusat ibadah bagi umat Islam. Supaya umat Islam ada satu tempat yang khas, yang khusus untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Ta'ala. Okey, seterusnya yang kedua, pusat masyarakat di mana mereka berkumpul untuk bertukar-tukar pendapat dan menjalin ikatan silaturahim. Okey, maksudnya masjid ini menjadikan satu tempat perjumpaan untuk masyarakat berkumpul, bertukar-tukar pendapat, bertukar-tukar idea dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Okey, seterusnya, masjid juga pusat ekonomi di mana mereka menjalankan urusan jual beli dan membincangkan perkara berkaitan pembangunan umat Islam. Okey, di dalam masjid ini juga menjadi pusat menjual beli, berniaga para peniaga untuk berniaga barang-barang mereka dan juga membincangkan perkara berkaitan dengan pembangunan umat Islam untuk ke arah yang lebih cemerlang lah. Maksudnya di dalam selain daripada tempat masyarakat bertukar pendapat, masjid juga menjadi satu pusat berjual beli dan membincangkan arah tuju Madinah kepada yang lebih baik. Okey, seterusnya yang keempat, masjid adalah pusat kegiatan politik iaitu melalui pemuafakatan atau syura di mana perbincangan dibuat mengenai sesuatu perkara. Okey, yang ini maksudnya masjid juga adalah tempat bermesyuarat, tempat berbincang untuk membuat keputusan sesuatu perkara ataupun membincangkan sesuatu masalah. Okey, jadi sekiranya ada perkara-perkara yang ingin dibincangkan, mereka akan bermesyuarat di masjid ini. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, masjid juga menjadi pusat pendidikan iaitu dijadikan tempat untuk mempelajari ilmu pengetahuan sama ada ilmu dunia dan akhirat. Okey, contohnya macam kita kalau sekarang ni kita lebih kepada mencari ilmu dekat sekolah, tapi dekat masjid-masjid juga ada dijadikan tempat berkongsi ilmu, tempat berceramah, tempat menyampaikan sesuatu pengajaran yang baru, betul? Okey, jadi peranan masjid ini sampai sekarang masjid masih lagi menjadi pusat pendidikan dan juga pusat untuk menyampaikan sesuatu ilmu. Okey, murid-murid, boleh jelas dengan 5 peranan masjid dalam Islam. Kenapa Rasulullah membina masjid sebaik sahaja sampai ke Madinah? Kerana masjid inilah akan menjadi tempat mereka berkumpul untuk membincangkan pelbagai cara untuk menyebarkan dakwah, tempat untuk berbincang untuk menyelesaikan masalah, tempat untuk mereka berkumpul menyampaikan ilmu dan juga tempat mereka umat-umat Islam ini mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, jadi ini adalah 5 peranan masjid dalam Islam. Okey, murid-murid. Jadi, Ustazah harap apa yang kita belajar hari ini iaitu berkaitan dengan pembentukan negara Islam Madinah, iaitu mula-mula sahaja Nabi sampai, Nabi membina sebuah masjid. Sebab apa? Sebab masjid ini akan menjadi satu peranan penting dalam umat Islam. Okey, murid-murid. Jadi Ustazah harap semua sekali dapat faham dan dapat jelas dengan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi, tugasan hari ini ialah murid perlu salin muka surat 58, peranan masjid dalam Islam. Murid perlu salin di dalam buku tulis peranan masjid dalam Islam. 5 peranan masjid dalam Islam yang kita pelajari tadi. Okey, lepas salin, murid perlu hafazkan 5 peranan masjid dalam Islam. Okey, lepas dah siap salin dan hafaz, murid hantar kepada ustazah seperti biasa untuk semakan. Okey, alhamdulillah murid-murid, ustazah rasa cukup sampai di sini sahaja pembelajaran kita hari ini. Kita akan sambung minggu depan dengan topik yang sama, iaitu pembentukan negara Islam Madinah. Okey, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.